Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini video saya ini adalah mengenai perbincangan. Kita membuat refleksi tentang soalan jawapan dan jalan kerja bagi soalan-soalan dalam ujian bilangan 1 tingkatan 2. Sebenarnya video ni saya khaskan untuk pelajar saya di SMK Sega pelajar tingkatan 2 tahun 2020, tapi boleh juga digunakan, maksudnya pelajar lain boleh juga gunakan video ini untuk membuat rujukan, terutamanya pelajar tingkatan 2 lah. Jadi format untuk soalan UP1 ni masih lagi menggunakan format PT3 yang lama, tiada objektif, semua sekali soalan subjektif ya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan dulu dengan soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, lengkapkan jujukan yang berikut. Okey, sebenarnya dalam soalan untuk ujian ini ada 8 soalan yang saya disediakan. Satu soalan bernilai 10 markah. Okey. Jadi untuk soalan pertama ni dia nak apa? Lengkapkan jujukan yang berikut ya. Okey. Ini tajuk bab 1 ya untuk tingkatan 2. Jadi dalam bab melengkapkan jujukan ni, awak perlu ingat pertama sekali aku dah tengok dia punya pattern dia macam mana, menaik ke ataupun menurun. Okey. Kalau nombor menaik, dia ada dua kemungkinan, sama ada dia bertambah ataupun berganda, iaitu darab lah, sama ada tambah ataupun darab. Kalau turutan nombor tu semakin menurun, so sama ada dia tolak, berkurang ataupun dia bahagi. Okey, soalan antara dua. So kita tengok soalan pertama ya. Soalan pertama, negatif 3, negatif 1. Okey, kita perlukan isi ini berapa? 3, 5. So nampak dia semakin bertambah semakin bertambah. So adakah dia tambah ataupun darab? Kita cuba tambah dulu ya, tambah. Okey. Negatif 1, negatif 3, negatif 1 bertambah berapa? Bertambah 2 ya. Tambah 2. Okey. Kalau kita kata dia tambah 2, adakah nombor seterusnya, kita tak nombor belakang sekali ni, 3 dengan 5 ni, adakah dia tambah 2? Betul ya, tambah 2. So terus kita boleh buat kesimpulan bahawa jujukan dia ialah menambah 2 ya, nombor sebelumnya. So kalau negatif 3 tambah 2 dapat negatif 1, negatif 1 tambah 2 dapat 1 ya. 1. Okey, mudah aja. Itu jawapan dia 1. Soalan B, 32, 28, 24, 20. Okey, semakin berkurang, nombor makin berkurang. So kalau saya beritahu tadi, kalau makin berkurang dia tolak ataupun bahagi ya. Okey, so kita terus ambil tolak dulu. Betul ke tolak? Tak beza dia, 32, 28, beza dia berapa? Beza dia 4 ya. Tolak 4. 28 dengan 24 pun memang tolak 4. 24 dengan 20 tolak 4 ya. Awak kena melihat semua nombor. Okey. Betul ke semua tolak 4? So kalau semua betul tolak 4, so memang dah tolak 4. So 20 tolak 4 berapa? 16. Okey, itu jawapan 16. Okey, seterusnya ya. Okey, tak tahu. Negatif 7, negatif 7 per 3, negatif 7 per 9, negatif 7 per 27. Okay. Okay. Dia semakin bertambah. Okay. Yang silaan nombor negatif ni semakin bertambah. Okay. Tapi kalau kita tengok, kalau tengok beza dia, ini ke sini, beza dia berapa tu? Bagi 3 ni beza dia, kalau kita ambil terus kalkulator mudah. Beza dia 7 tolak negatif 7 per 3, negatif 14 per 3
Okay. So adakah ini perbeza dia negatif 14/3? Tengok. 7 tolak negatif 7/9. Bukan ya, lain. So bukan tambah, bukan menolak. Okay, bukan, bukan bertambah. Sebab nombor dia makin besar ni. Bukan menolak ya. Bukan bertambah. Okay, maksudnya dibahagi lah. Mudah yang nampak. Sekarang ni dibagi 3 kan. Okay, ini ke sini bahagi 3. Nampak? Ini pun bahagi 3 dapat 7/9. Ini pun bahagi 3. So kalau ke kanan ni bahagi 3, maksudnya ke sini darab 3. So negatif 7 darab 3 negatif 21. Sebabnya kalau kita, ini bahagi 3 dapat negatif 7, bahagi 3 dapat ni. Okey, seterusnya. Okey, soalan D. Soalan D, tengok negatif 3, negatif 6, negatif 12 dan last sekali negatif 48. Nombor dia semakin berkurang. Okey, berkurang. So kalau kita berkurang, tadi berkata apa? Tolak kan? Tolak. So ini dengan ini berbeza dia. Beza dia negatif, atau maksudnya tolak 3. Adakah ini dengan ini tolak 3 juga? Bukan ya? Tak boleh. Sebab ini dengan ini beza dia negatif 6. So sebenarnya dia bahagi. Bahagi berapa? 3 dengan 6. Okay. Atau sebenarnya dia darab lah. Sebab dia nombor negatif ni. Nombor negatif. Okay. Darab berapa? Darab 2 kan? Darab 2. Negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Negatif 6 darab 2 dapat negatif 12. So negatif 12 darab 2 dapat negatif 24. So adakah negatif 24 darab 2 dapat ni? Betul lah. Okey. Seterusnya soalan E. 4 tak tahu. 8, 10 tak tahu. Okey. Tengok pada nombor dia. Okey, kita tengok antara yang nombor depan ni 8 dengan 10 ni, maksudnya nombor dia semakin meningkat ya, meningkat. So maksudnya dia tambah, kalau kita kata tambah 2. Ya, ni tambah 2. Okey, tambah 2. Tambah 2. So adakah 4 tambah 2 dapat? Kalau tambah 4 tambah 2 dapat apa? Dapat 6 kan? 6 tambah 2 dapat 8, betul? 8 tambah 2 dapat 10. 10 tambah 2 dapat 12. So 6 dengan 12 itu. Okey, boleh ya? Senang je sebenarnya soalan rujukan ni. Seterusnya soalan F. Soalan F. Okey. Tak tahu, 1/4, 1/8, tak tahu, 1/32. Okey. Sebenarnya kalau nampak dia per ni, memang kita tahulah dia bahagi ya. Bahagi. 48, 32. 4 dengan 8 ni kita bahagi berapa ni? Bahagi 2 ya. Bahagi 2. Okey. 1/4 bahagi 2. Sorry. Bahagi 2. 1/8 nampak ya. 1/8. So 1/8 bahagi 2 dapat 1/16. 1/16 ya. 1/16 bagi 2 dapat 32. So kalau ke kiri balik darab lah. 1/4 darab 2 dapat 1/2. So itu jawapan dia. Dan last sekali soalan G. Soalan G, negatif 1/2 tak tahu. Negatif 7/2, negatif 9/2. Ini kita tengok dia semakin berkurang. Nombor dia semakin berkurang. So nampak dia semua per 2 ni. So sebenarnya kita boleh abaikan per 2 ni. Tiap 7 dengan negatif 9 sebenarnya jadi berapa? Ini dah sebenarnya tolak 2 kan. Okay, test ya. So kalau ke kanan tolak 2, ke kiri tambah 2 lah. Negatif 7/2 tambah 2 dapat negatif 5/2 Negatif 5/2 ni dapat negatif 3/2. Ini ke sini dapat negatif 1/2 kalau kita tambah dengan 2 ke sini.
Okay, so itu jawapan untuk soalan nombor 1. Okay, seterusnya kita pergi pada soalan nombor 2. Apa soalan nombor 2 ni? Permudahkan ataupun kembangkan setiap ungkapan algebra yang berikut. Okay, so soalan ni ataupun bab ni sebenarnya sangat kritikal ya. Sebabnya kalau awak tak dapat menguasai benda ni, so dia akan bermasalah bila awak menaik ke menengah atas nanti. Okay, sampai bila-bila lah kalau tak dapat menguasai benda ni, memang matematik akan jadi sangat susah kalau tak dapat. Sebab benda ni senang je. Okay, bila awak kembangkan, yang pertama sekali saya beritahu pelajar saya, kita ikut step. First kali kita darab tanda dulu, kemudian kita darab nombor, dan last kali kita darab huruf. Okay, kita tengok soalan pertama. Okay, A darab 3A. Tanda positif darab positif memang positif lah. Okay, positif tak perlu tulis tambah. Tak perlu tulis tambah depan ni sebabnya dia tak ada sambungan. Okay, kemudian nombor. Ini berapa ni? Sebenarnya ada 1 ya. 1 darab 3, 3. Okay, nombor. Huruf dengan huruf. Okay. Kalau dua huruf yang berlainan, bila awak darab, awak cuma lekat saja. Tapi kalau dua huruf ataupun boleh ubah yang sama, A darab A, so jadilah A kuasa 2. Okay, so itu jawapan dia. 3A kuasa 2 ya. Soalan B. Soalan B, okay, tengok ya. Tanda negatif darab positif. Okay, negatif lah. Senang je nak tahu tanda ni. Kalau sama, maksudnya kalau positif darab positif, positif. Negatif darab negatif, positif. Negatif darab positif, negatif. Positif darab negatif, negatif. Maksudnya kalau sama, tanda darab dapat positif. Lain tanda darab dapat negatif. Okay. Nombor, ini berapa? 1. Ini 6, sudah dapat 6. Okay. Kemudian huruf ataupun boleh ubah X. Ini tak ada huruf, so akan jadi X sajalah. Seolah-olah X dengan 1. So dapat tu negatif 6X. Soalan C. Tanda positif, positif, positif. Nombor 1. Ini semua 1, dapat 1. Okay. A darab B, saya beritahu awak melekatkan dia je, dapat AB. So itu dia. 1/8 tak boleh tulis ya. Tak ada. Memang nilai dia 1. Tapi tak perlu tulis 1 tu. Dia tulis 1 AB tu pelik lah. Okay. Seterusnya soalan D. Soalan D ya. Soalan D. Negatif X per 2 darab negatif 8X. Okay. Negatif darab negatif positif ya. Positif. Nombor. Okay. Ini berapa? Ini 1/2. Ini berapa? 8. 1/2 darab 8 berapa? 4. So, dapat 4. Okay. Huruf. Ini X, ini pun X. X darab X, X kuasa 2. So, dapatlah 4X kuasa 2. Okay. Soalan D. Soalan E. Okay. Bila ada kurungan macam mana? Sebenarnya, kalau ada kurungan, awak ni seolah-olah macam awak anggapkan macam kereta lah. Ada depan, ada belakang. So, yang di luar ni kena darab depan dulu. Kemudian, kena darab dengan belakang pula. Okay. Kita mula dengan yang pertama. 3X darab X. Tanda positif, positif, positif. Nombor 3 dengan 1. 3 darab 1, 3. Okay. X dengan X. X dengan X. X darab X. X kuasa 2. Okay. Selesai yang depan. Darab pula dengan belakang. Okay. Ni nombor positif dengan negatif dapat positif dengan negatif dapat negatif. Nombor 3 dengan 6. 3 darab 6 apa? 18. Huruf X dengan tak ada X ataupun 1 dapat X saja. Okey, itu dia. 3X kuasa 2 tolak 18X ya. Okey. Seterusnya, okey, sama ni pun sama. Okey. Darab depan dulu. Tanda positif, positif, positif. Nombor 4 dengan 1, 4. Huruf P dengan P, P kuasa 2. Okay. Seterusnya,
4P dengan negatif 3, positif negatif dapat negatif. Nombor 4 darab 3, 12. Huruf P dengan 1, dapat P lah. Okey, itu dia. Soalan yang terakhir, soalan G. Soalan G, macam mana nak selesaikan soalan G ni? Soalan G, macam mana? Okey, sama je. Tapi dia ada sebutan ada 3 ya. 1, 2, 3. So, yang ini darab depan dulu, dan darab dengan tengah, darab pula dengan belakang sekali. Okey. Tanda positif, positif, positif. Nombor ni berapa ni? 1/4. 1/4 darab 8 dapat 2 ya. 2. R darab dengan R, R kuasa 2. Okey, depan settle. Tengah pula. Ini dengan ini. Okey. Tanda positif, positif, positif. Okey. Kenapa cikgu tak tulis depan positif? Tak perlu ya. Tulis pun tak betul. Tak tulis. Tapi orang tak tulis lah selalunya. Memang tak tulis. Okey, pelik kalau tulis. Seolah-olah ada benda tak ada dekat depan ni. Ada benda yang hilang. So tak payah tulis tambah depan ni. Kecuali kalau negatif. Okey. Nombor 1/4 darab dengan 4 dapat 1. Tak payah tulis 1 tu. Okey. Huruf R dengan S dapat RS. Okey. Ni dengan nombor belakang sekali. Okey. Positif, negatif dapat negatif. Nombor 1/4 darab 20 dapat 5. Huruf dengan 1, R dengan 1 dapat R. So itulah dia jawapannya. 2R kuasa 2 tambah RS tolak 5R. Okey, soalan ketiga. Baca soalan, uraikan pola bagi setiap rujukan berikut. Pola Okey, nak pola macam mana? Soalan A 80, 71, 62, 53, 44. Nombor dia semakin menurun. So saya beritahu tadi, kalau semakin menurun sama ada dia tolak atau bahagi. So saya tak fikir dia bahagi. Okey, bahagi. Sebab tak ada nombor. Sebab kalau contoh 80 bagi 2 tak dapat ni. Bagi 3 tak dapat. Okey, so sebenarnya tolak. Kita test dulu, betul ke? 80 dengan 71 berapa? Tolak 9. So adakah dengan ni? Betul, tolak 9. 62 dengan 53 pun memang betul. Tolak 9. Tolak 9. Nampak semua tolak 9 dapat 44. Okay. So sebenarnya apa pula dia? Menolak 9 dengan nombor sebelumnya. Okay. Itu dia pola dia. Okay. Soalan B, 3B. 1024, negatif 256, positif 64, negatif, positif. Okay, kalau tiba-tiba dia punya jujukan dia sekejap positif, sekejap negatif, positif balik, negatif. Ini sebenarnya bahagi. Okay, dia semakin berkurang nombor dia. Bahagi. Bagi berapa ni? 1024 dengan 256 ni sebenarnya bahagi 2 kan? Tapi tanda dia lain. So maksudnya bahagi negatif 2. So betul ke negatif 256 bahagi negatif 2 dapat 64? Betul bahagi negatif 2. Ini pun bahagi negatif 2. Ini pun bahagi negatif 2. Okay, awak boleh try guna kalkulator sendiri. Ambil semua sekali bahagi negatif 2. Okay, so jawapan dia membahagi negatif 2 dengan nombor sebelumnya. Okay. Soalan C. 3, negatif 3, 3, negatif 3, 3. Okay. Ni pun sama sebenarnya. Macam tadi. Memang dibahagilah sebabnya tanda dia betul tukar-tukar. Sekejap. Kalau nak tahu, kata tambah tolak, tak boleh sebabnya kejap positif, kejap negatif, menurun. Naik balik, menurun balik, takkanlah tambah tolak.
Okay, so sebenarnya ini nombor sama je, nilai dia 3, 3, 3, 3, tapi sebenarnya kita cuma bahagi dia dengan negatif 1. Bagi negatif 1, bagi negatif 1, bagi negatif 1. Okay, akan dapat 3 bagi negatif 1 dapat 3. Ini sebenarnya kalau darab pun jawapan betul. Kalau darab negatif 1. Okay, sebab sebenarnya sama, nilai dia sama. Kalau bahagi pun dapat, bagi negatif 1 pun dapat negatif 3, darab negatif 1 pun bagi dapat negatif 3. So tak kisahlah, saya tulis bagi bahagi negatif 1 dengan nombor sebelumnya. Okay. Okay, soalan D. X tambah 32, X tambah 36, X tambah 40, X tambah 44, X tambah 48. So, tengok 32, 36, 40, 44, 48 ni nombor dia makin bertambah ya. So, ini ke sini, tak beza ni je. Tambah 4 lah. 4. Ini ke sini pun tambah 4. Ini pun ke sini pun tambah 4. Sebutan yang seterusnya pun tambah 4 kan. Okay, nampak So, menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Okay. Last sekali soalan nombor 3. 9, 27, 81, 243, 729. Okay, nombor dia akan bertambah. So, adakah tambah ni? Atau mendarab? Kalau tambah 9, 27, berapa beza dia? Berapa? 18 kan? 18. So, adakah ini ke sini 18? Salah kan? Bukan So, bukan tambah, darab. 9 kepada 27 ni berapa? Sebab tu aku kena tahu sifir Memang sifir ni walaupun boleh guna kalkulator, tapi awak kena hafal sifir Sifir 3, sifir 1 sampailah sifir 12. Itu wajib. Sebenarnya darab 3. Ini pun darab 3, ini pun darab 3, ini pun darab 3 ya. Untuk saya boleh guna kalkulator darab 3. So, pola dia ialah mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Gegar sikit video ni sebab atas meja yang tak stabil. Okey, itu jawapannya. Mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, soalan nombor 4. Buat generalisasi bagi setiap jujukan yang berikut berdasarkan pola yang diberikan. Seterusnya cari nombor yang ke-12 dalam jujukan nombor itu. Okey, nombor yang ke-12. Okey, sebenarnya soalan ni saya dah bagi contoh lah. Okey, betul sangatlah ada contoh. Okey, ada contoh. Tengok. Ini contoh saya bagi. Okey, sebutan pertama jawapan dia berapa? 7. Sebutan kedua dapat 16, 25. Sebutan ketiga dapat 25, sebutan keempat. Okay. So jawapan ni macam mana? Dia tulis ni, nombor ke N ialah 9N tolak 2, N ialah 1, 2, 3, 4. So ini awak salin balik yang ini 9, nampak? Tolak 2, 2. N ni ialah dalam kurungan ni. Okay, maksudnya nombor dalam kurungan ni awak gantikan dengan N. Okay, apa dia N? Tengok nombor dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dot. Awak masuk dot tu. Maksudnya lepas tu seterusnya lah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so nombor yang ke-12. So awak ambil je balik sebutan tadi 9N tolak 2 tu, jangan gantikan N dengan 12. So kira lah berapa? Dapat 106 So ini contoh. Okay, macam mana nak buat soalan A? Soalan A kat bawah ni Ini soalan A. Nak bagi nak nampak soalan A, saya besarkan sikit.
soalan D tu dulu. Okay, soalan A. Mau tengok 2, 4, 6, 8. Okay, ni dia punya pola dia. Rujukan dia 2 darab 1, 2 darab 2, sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. So, macam mana jawapan tadi? Nombor ke N ialah salin balik 2 dan nombor dalam kurungan tu gantikan apa? Gantikan dengan N. Okay, so nombor ke 12 kan? Ganti je N tu dengan 12. So 2 darab 12 apa? 24. So tu saja jawapannya untuk soalan A. Soalan seterusnya soalan B. Okay, soalan B 1, 3, 5, 7. Okay, dia punya pola dia, dia punya rujukan dia 2 darab 1 tolak 1 dapat 1, sebutan kedua 2 darab 2 tolak 1 dapat 3 dan seterusnya lah. So nampaklah dia punya sebutan dia nombor ke N sama dengan 2N tolak 1 kan. Okay, so nombor ke 12 sama dengan 2 darab 12 tolak 1. Dapatlah 23 . Okay, itu soalan B. Soalan C, negatif 5, negatif 2, 1, 4, tu rujukan dia. Nampak dia punya ni 3, 1, 3 tolak 8 dapat negatif 5 dan seterusnya lah. Okay, so apa jawapan dia? Nombor ke N sama dengan 3N tolak 8. Okay, itu dia. So nombor ke 12 sama dengan 3 darab dengan 12 tolak 8 3 darab 12, 36 tolak 8 28 Okay, soalan C dia. Soalan D 5, 10, 15, 20. Okay, sama je. So jawapan dia nombor ke N sama dengan 5N saja. Okay, nombor ke 12 sama dengan 5 darab 12. 5 darab 12 dapat 60. Okay, dan soalan yang terakhir, soalan E ni. Okay, mana N dia? Ni nak N ni kat belakang. Nombor ke N sama dengan 90 tolak 10 N. Okay, senang je. Salin je balik yang sama. Okay, tapi dalam kurungan ni ganti dengan ni soalan ni typing error ni sebenarnya. Patutnya 1, 2, 3, 4 ni. Kalau ikut sama. Sama lah jawapan ni kan. Ni sebenarnya 2 Ni 2, ni 3, ni 4 typing error ni. So nombor ke 12 dapat 90 tolak 10 darab 12. Okay, 90 darab tolak dengan 120 dapat negatif 30 Okay, ni semua soalan salah soalan salah ni. Okay, ni jawapan ni masalah juga. Betul lah, sebab kalau 4 dalam ni betul lah 50. 3, 40 Okay. Okay, soalan nombor 5 Okay. Soalan nombor 5, boleh kembangkan ungkapan algebra berikut. Okay, macam soalan nombor apa tadi? Nombor 3 Sorry, nombor 2. Okay, nombor 2 tadi.
Okey, kembangkan. Cumanya ada kurungan. Tadi nampak kurungan memang kita kena darat depan. Saya tahu dah, kalau kurungan ni dia ada depan, ada belakang. Itu mudah macam kereta. Depan, belakang. Kalau macam ni, semua kena darat. Depan darat depan, depan darat belakang. Belakang dengan depan, belakang dengan belakang. Macam tu ya. So depan dengan depan, M darab M, M kuasa 2 ya. Okey, tadi saya tunjukkan satu-satu kan. Tanda, nombor, huruf. Tanda positif, positif, positif. Nombor 1 dengan 1, 1. Huruf M dengan M kuasa 2. Okey, tapi tak apalah, saya cepatkan. Tadi sebab kalau tak faham tadi, rujuk balik soalan nombor 2. Okey. Depan dengan depan, okey, M kuasa 2. Depan dengan belakang, okey, M darab negatif 3 dapat negatif 3M ya. Okey, beres. Belakang dengan depan, 1 darab M dapat M lah. Belakang dengan belakang dapat positif 1 darab negatif 3 dapat negatif 3 ya. Okey. Tapi tak selesai lagi. Sebab apa tak selesai? Ada sebutan yang kita boleh selesaikan. Contohnya negatif 3M dengan M ni boleh selesaikan sebab dia sebutan dia sama. Tapi ini dengan ini walaupun dia huruf M, tapi ini kuasa 2. Ini so yang ni dengan ini tak boleh selesai, tapi ini dengan ini boleh selesai. Sebab apa? Bila sebutan sama ni, ini 1, ini negatif 3. Negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2 ya. Negatif 2 M. So 3 ni memang tak ada pasangan dia. Itu je lah. Okey, itu jawapan dia. Okey, pergi kepada soalan B. Sama je macam soalan A. Okey. Depan darab depan, depan darab belakang, belakang darab depan, belakang darab belakang. Depan darab depan, X darab 3 dapat 3X ya. Okey. Mungkin ada yang tanya, kalau tulis X3 boleh je ke? Tak boleh, nombor kat depan ya. Nombor kat depan. Okey, so 3X. Depan darab belakang, X darab X, X kuasa 3, X kuasa 2. Belakang darab depan, 1 darab 3 dapat 3. Okey. Belakang darab belakang, 1 darab X dapat X lah. Okey, selesaikan. Mana pun selesai. Ini ya, 3X dengan X ni. 3 campur 1 dapat 4. Okey. Itu dia jawapan dia. Cumanya selalunya kita tulis kuasa 2 ni kat depan, susun je. Okey, yang ada X ni kat tengah, belakang sekali nombor kita susun je. Maksudnya ini, yang ini kita bawa ke depan, 4X ni bawa ke tengah. Okey. Soalan D. Soalan C. Soalan C ni. Okey, soalan C ni tiba-tiba ada kuasa 2 ni, macam mana nak buat dia? Sebenarnya X tolak 5 kuasa 2 ni boleh pecahkan jadi macam ni ya. Dia ialah macam ni. X tolak 5 darab dengan X tolak 5. Okey, so macam biasa tadi, depan darab depan, depan darab belakang, belakang darab depan, belakang darab belakang. X darab X, X kuasa 2, X darab negatif 5, negatif 5X. Okey. Belakang dengan depan negatif 5X juga. Belakang dengan belakang positif 5 darab 5, 25. Okey, selesaikan. Ni X kuasa 2. Ini dengan ini boleh selesai. Negatif 5 tolak 5, negatif 10X. 5. So itu jawapan C ya. Soalan D. Okey, soalan D. Ni macam mana cikgu nak buat ni? Ada 3 pula keluar. Okey, ni macam-macam cara. Sama ada awak selesaikan dulu antara dua kurungan ni, ataupun awak darab dulu ini dengan ini. Okey, kalau saya darab dulu ini dengan ini.
Okey. 3 darab A dengan 3 darab 1 dulu. 3 darab A, tapi dia akan kurungan lagi. Sebab pada kurungan lagi, sebab kurungan belakang ni kita tak pecah lagi. So, ni dapat 3A. 3 darab 1, 3 ya. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu awak darab macam biasalah. Depan darab depan, depan darab belakang, belakang darab depan, belakang darab belakang. 3 darab 2A dapat 6A. Kuasa 2. 3A darab negatif 3 dapat negatif 9A. 3 darab 2A dapat 6A. Belakang darab belakang negatif 9. Okey. Mana boleh selesai? Ini ya. 2 ni sebab sebutan sama. Sebutan dia A. Negatif 9A tambah 6A dapat negatif 3A. Okey. Jawapan soalan D. Dan last sekali, soalan E. Okey. Macam tadi juga. Selesaikan dulu. Kalau saya lah. Saya selesaikan dulu sebab kalau awak ni dengan ini dulu kan jadi pening pula sebab aku dapat kurungan. Okey, tak apalah. Saya tunjuk macam mana kalau saya selesaikan ini dengan ini dulu. Okey, 5 ni biar. So, dia akan jadi macam ni ya. So, darab dulu macam biasa. Depan darab depan. Depan darab belakang. Belakang darab depan. Belakang darab belakang. Okey, selesaikan dulu. Yang ni, negatif 5 ni biar dulu. Okey, dia akan jadi macam ni. Negatif 5 ni dekat luar. Ada kurungan. Boleh tulis X darab dengan negatif 3X dapat negatif 3X kuasa 2. X darab dengan 6 dapat 6X. Negatif 1 darab negatif 3 dapat positif 3X. Negatif 1 darab 6 negatif 6. Jadi macam ni. Ini kalau awak darabkan, awak selesaikan dulu dua kurungan ni. Tapi syaratnya negatif 5 ni kat luar ni. Kena buat kurungan. Saya darab antara dua ni. Okey. Kemudian barulah awak darab. Negatif 5 ni dengan semua sekali ni. Negatif 5 darab negatif 3, X kuasa 2. Negatif 5 darab dengan 6X. Negatif 5 darab dengan 3X. Negatif 5 darab dengan negatif 6. Negatif 5 darab negatif 3, X kuasa 2 dapat 15. X kuasa 2. Negatif 5 darab 6X dapat negatif 30X. Negatif 5 darab dengan 3X dapat negatif 15X. Negatif 5 darab negatif 6 dapat tambah 30 ya. Okey, selesaikan. Ini selesaikan dapat negatif 45X tambah 30. Okay, so itu jawapan akhir dia. Itu soalan nombor 5. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6. Lama ya video ni. Sebabnya saya bincangkan soalan UP1 ni ada 8 soalan. Okay, tak ikut standard lah. Kalau ikut PT3 yang terbaru 2020 ataupun 2019 tahun lepas, kita ada soalan objektif. Dan ada soalan 10 markah. Soalan subjektif macam ni. Tapi kali ni saya buat soalan UP1 untuk Titan 2 ni semua subjektif dan ada 8 soalan je. Ni baru nombor 6. Okay. Lama sikit lagi ya. Tak apa. Yang penting awak dapat. Kalau tak dapat, ulang semula. Kalau ulang semula pun tak dapat, tanya saya. Okay. Okay. Soalan nombor 6. Apa dia? Rajah di bawah. Ni soalan A ya. Rajah di bawah menunjukkan dua jujukan nombor P dan Q. Isi petak kosong dengan nombor yang sesuai untuk melekatkan jujukan nombor itu. Okay. Jujukan lagi ya. Okay, kita tengok ni. Okay, saya ambil P dulu. P ni ya, garisan betul-betul ni. 9, 18, 27, tak tahu, 45. Okay, macam soalan yang pertama tadi. Jujukan ya. So, semua nombor dia semakin bertambah. Naik, adakah dia tambah 9 dengan 18? Tambah 9 kan? Kalau tambah lah. 18 dengan 27 tambah 9 ke? Betul lah, tambah 9. Okay. So nampak 2 ni dah betul, tambah 9. So tak perlulah awak fikir tentang darab dah. Tambah 9 lah, maksudnya ni pun tambah 9. Ini pun tambah 9. Okay, 27 tambah 9 berapa? 36.
32 tambah 9, 45. So jawapan dia 36 ya. Itu dia. Okey, soalan untuk Q pula, jujukan Q. Q 1, 8, 27. Tak tahu. Okey. 1, 8. Nombor dia makin meningkat kan. So adakah dia tambah? 1 dengan 8 tambah 7. 8 tambah 7 tak dapat 27. So bukan tambah lah. Adakah dia darab? 1, 8 darab 8. 8 darab 8 tak dapat 27. So salah. Tadi cikgu kata sama ada tambah ataupun darab kalau dia menaik. Tapi sekarang ni macam mana cikgu? Sebenarnya 1827 ni kalau hafal sifir ataupun hafal gandaan kuasa 3 sempurna ya. Apa itu kuasa 3 sempurna? Sebenarnya 1 ni ialah 1 kuasa 3, iaitu 1 darab 1 darab 1. Dapat 1 ni ya. Kuasa 3 sempurna. So ni kalau ni 1 ni berapa ni? 2 lah. Sebab 2 darab 2 4. 4 darab 2 8. Okey, kuasa 3 sempurna. Okey, so kalau ni 1 2 ni 3 lah. 3 darab 3 9. 9 darab 3 27. Okey, 27. So kuasa 3 sempurna sebenarnya. So kalau ni 1 2 3 ni 4 lah. Ini ialah 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 4 darab 4 16. 16 darab 4 64 ya. 64. So ni 5 lah. 5 kuasa 3. 5 darab 5 25. 25 darab 5 125. Okey, so itu jawapan dia. Okey, kuasa 3 sempurna. So jangan ingat kuasa ni tak ada ya. Okey. Kita pergi pada soalan B. Soalan nombor 6B ni. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada satu jujukan. Okey, tayang. Ini segi 4. Ini pentagon. 5 sisi. Ini heksagon ya. Ada 6 sisi. Okey, apa dia? Lengkapkan jadual di bawah. Okey, bilangan sisi 4, 5, ni bilangan segitiga. Okey, bilangan segitiga kalau 4 sisi, tak 4 sisi. Ada 2 segitiga kan? So ni 2. Kalau 5 sisi. Okey, pentagon ni ada berapa segitiga? 1, 2, 3. 3. 6 sisi. Ni 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi ya. Berapa segitiga? 1, 2, 3, 4. So, ni 4 lah. So kalau 7 agak berapa? Mesti dah 5. Okey, tengok. Nombor ni maksudnya setiap tambahan sisi tu tambah 1 je segitiga. Okey, so maksudnya kalau 7 sisi 5 lah. Sebabnya 4 2, 5 3, 6 4 dan 7 mestilah 5. Okey. Tu soalan pertama, lengkapkan jadual di bawah. Okey. Sebenarnya dia kata apa tu? Tentukan bilangan segitiga dalam poligon yang mempunyai n sisi. Apa NCC tu maksudnya apa-apa nombor lah. Okay. So kalau NCC ni kalau tengok, kalau tadi 4 jadi 2, 5 jadi 3, 6 jadi 4, 7 jadi 5. So sebenarnya kalau tengok dia punya beza dia 7 dengan 5, 2 tolak 2 kan. So sebenarnya bilangan segitiga ni n tolak 2 n. Contohnya kalau n 4, so 4 tolak 2. So bilangan sisi dia 2 lah. Macam ni. Kalau 5 tolak 2 dapat 3. Okay. So kesimpulannya kalau berapa sisi pun mesti tolak dengan 2. Okay. So n tolak 2 jawapan dia. Okay. So kita bentuk persamaan lah. Dan soalan ketiga ya, untuk soalan B ni, sebuah poligon mempunyai 25 segitiga. Nyatakan bilangan sisi poligon itu. Okey, sebenarnya bilangan segitiga sama dengan n tolak 2 kan. Ni tadi. Okey. So dia bagi dah segitiga.
ada 25. Tentukan bilangan sisi. So, segitiga dah ada 25. Berapa sisi dia? So, bentuk ni, pusingkan dia. N tolak 2 sama dengan 25. N sama dengan 25. Negatif 2, bawa ke kanan, dapat tambah 2. So, bilangan sisi sebenarnya 27. Okay, 27 sisi. Okay. Soalan nombor 6, C. Rajah di bawah menunjukkan satu corak yang dibentuk oleh mancis. Okay, tanya bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Okay. Jika pola ini diteruskan, berapakah mancis yang diperlukan untuk membentuk bentuk yang ke-12 lah ni. Bentuk ke-12. So, tengok mudah je. Tengok satu-satu ya. Okay, bentuk pertama ni. Bentuk pertama dengan bentuk kedua, beza dia berapa mancis? Berapa? Okay. Sebenarnya kalau bentuk kedua ni, pertama dia yang ini kan. Dengan ini, beza dia. So, ini ke sini sebenarnya tambah 3 mancis. Tengok bentuk kedua dengan bentuk ketiga. Beza dia apa? Beza dia mancis yang ni kan. Daripada sini ke sini pun tambah 3 juga. Okay. So, kita tengoklah. Tengok ya. So, kita buat, kalau bentuk 1, maksudnya kita start dengan, ni asal dia berapa? Bentuk 1 ni ada berapa mancis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, 7 mancis. So, bentuk kedua, 7 campur 3, iaitu 10 batang mancis. Bentuk 3, 7 tambah 3 tambah 3 lagi. So, sama dengan 13. Okay, so bentuk ke-12 macam mana? Berapa tu? Bentuk 2 ada 1. Bentuk 3 ada 2. So, kalau bentuk 12 ni, mestilah ada 11. 3 ni. Kalau tak faham, saya ulang sekali lagi. Okay. Tengok ya. Kalau asalnya bentuk pertama ni ada 7 batang mancis. Okay. Nak bentuk kedua, kita tambah 3 batang mancis lagi. Bentuk ketiga, kita tambah 3 lagi. Maksudnya setiap bentuk tu ditambah 3, tambah 3, tambah 3. Okay. Tengok ya. Bentuk 1, 7. Bentuk kedua, 7 campur 3. Bentuk 3, 7 campur 3, campur 3. Okay. So, kalau bentuk 2 ada 1, 3. Bentuk 3 ada 2, 3. So, kalau bentuk 4 ada 3, 3. Bentuk 5 ada 4, 3. So, kalau bentuk 12, mestilah ada 11, 3 ni. So, 7 tambah dengan 9/3, 33. So, akan dapatlah sebenarnya 40 ya. So, jawapan dia 40 batang mancis. Okay. Tak apa, ulang sekali lagi. Mudah ya. Okay, kita pergi pada soalan nombor 7. Okay, nombor 7. Pada dia, selesaikan masalah berikut. Soalan A, 1 kilo mangga berharga 2x ringgit. Ringgit Malaysia 2x. 1 kilo jambu batu adalah RM ringgit. RMY lah. Lebih murah daripada 1 kilogram mangga. Jika Zaida membeli P kilo jambu batu itu, berapakah wang yang perlu dibayarnya? Okay, sekarang ni dia nak kira berapakah wang jumlah duit. Okay, so kita tengok harga ya. Harga 1 kilo mangga. Saya buat mangga M lah, senang. Iaitu 2x. Okay, RM tu abaikan, takut keliru. Harga 1 kilo jambu, saya buat huruf J.
Y lebih murah daripada 1 kilo mangga. Okay, maksudnya bila lebih murah, maksudnya tadi kalau mangga 2x, so maksudnya kalau jambu ni 2x tolak Y lah. Sebab apa jadi tolak Y je? Sebab kata lebih murah. Y lebih murah. Okay, 1 kg jambu batu adalah RM Y lebih murah daripada 1 kilo mangga. Lebih murah ni. Okay, dia pelajar dikeliru bila kita guna huruf ya. Okay. Cuba bayangkan kalau saya gantikan X dengan Y ni, katalah X ni 1, Y ni 2. So maksudnya kalau 1 kilo mangga ni 2 darab 1, 2 lah. So RM 2 lah kalau untuk mangga. Okay. So kalau saya tadi beritahu apa, Y ni 2 kan. So maksudnya RM 2 lebih murah, tolak dengan 2 lah. Free, kosong. Ni katakanlah saya ganti ya. Nanti takkanlah orang jual free pula. Kadang-kadang tanya dekat kedai, berapa ni cik 1 kilo jambu ni? RM kosong. Okay, free. Tak apalah, saya nak menunjukkan bagaimana saya menggantikan ya. Menggantikan ni 2 ni. Kalau 2 lah Y ni, dan X kalau 1 lah. Okay. Tapi kalau kita ikut sebutan ni tak payah kira ya. Saya beri contoh tadi tu. So 2x tolak Y ni dia. Sebab dia lebih murah. So lebih murah ni kena tolak lah. Okay. So dia dah beli P kilo jambu batu. Okay, maksudnya darab kan. Harga P kilo jambu So kalau 1 ini, kalau P macam ni lah. Okay, maksudnya awak nak beli ni berapa kilo. Ni soalan macam ni lah. Jumlah berat darab dengan harga per kg lah. So tadi berat dia, jumlah berat dia kita tak tahu. P ni, P harga per kilo berapa tadi kalau jambu? Harga per kilo ni kan 2x tolak Y. So kita masukkan ini berat, ini harga, so darab lah. P darab 2x 2xp. Tak kisahlah px, selalunya kita akan letak P depan lah, ikut pada turutan huruf P dulu kan. So 2px lah. Okay, P darab negatif Y dapatlah negatif py. So itulah dia. Kita beritahu sebutannya, tak perlu cari nilai. Sebab apa tak perlu cari nilai? Sebab nilai tak tahu. Kita X tak tahu apa, Y tak tahu apa. Kita cuma buat dalam sebutan. So ini adalah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Zaidah. Okay. Okay, soalan seterusnya, soalan 7B ya. Skopin poster yang untuk segi 4 tepat mempunyai panjang 6U tolak V cm dan lebar 4U tolak 3V cm. Cari luas dalam cm persegi poster itu. Okay. Dia pelajar bila kita ada guna huruf ni, dia pening pun boleh ubah ya. Okay, mudahnya lukis dulu. Okay, dia kata poster ni segi 4 tepat. Poster ya. Katalah poster. Okay, saya lukis lah. Poster mesti ada bentuk portrait lah. Segi 4 tepat. Dia kata panjang dia 6U. So ni panjang dia 6U tolak V. Okay. Lebar dia 4U tolak 3V. Okay. Dia nak cari apa? Nak cari luas. So kalau luas segi 4 tepat, macam mana? Apa darab apa? Panjang darab dengan lebar kan. So panjang dia berapa? 6U tolak V. Darab dengan lebar dia berapa? Ini dia 4U tolak 3V. Okay. So macam biasa dah darab tadi. Kan ada kurungan. Depan darab depan, 6U darab 4U dapat 24U kuasa 2. Okay, depan darab depan. Depan darab belakang. Okay, depan darab depan. Depan darab belakang.
6U darab negatif 3V dapat negatif 6/3, 18 UV. Okay, selesai depan dengan depan, depan dengan belakang, belakang dengan depan. Negatif V darab 4U, negatif 4 UV juga ya. Okay. Belakang darab belakang, negatif V darab dengan negatif 3V, positif 3V kuasa 2. Okay. Tengok mana yang belum selesai. Ini belum selesai, ini selesai sebab ini sebutan UV. So, ni tulis balik. Ini dengan ni dapat negatif 22 ya. UV tambah 3V kuasa 2. Itu jawapan dia. Okay, tak perlulah cari berapa nilai sebab kita tak tahu V dengan U ni berapa. Okay, itulah jawapan luas untuk segi poster tu. Poster ya. Okay, soalan nombor 7C. Dalam rajah di bawah, PQR ialah sebuah segitiga berbentuk bersudut tegak. Nyatakan PQ dalam sebutan K dan H. Okay. Okay, sekarang ni dalam dia, okay, kita dah ada gambar rajah. Ini dia punya tinggi dia, ni dia punya tapak dia. Okay, dia nak cari apa? Dia nak cari PQ, panjang PQ. So PQ ni sebenarnya ialah apa? Hypotenuse kan. Nak cari hypotenuse ni macam mana nak buat, nak kaitkan antara tinggi dengan lebar, dengan panjang dengan lebar ni, ataupun tinggi dengan tapak ni. Kita guna Pythagoras ya. So sebenarnya PQ sama dengan punca kuasa 2 PR kuasa 2 tambah ya. Okay, saya dah ajar sebelum ni, dalam video-video sebelum ni, nak cari Pythagoras ni. Kalau nak cari hypotenuse je, tambah antara dua sisi yang lain tu. Kalau nak cari yang lain, so hypotenuse tolak ya. So apa dia? PR apa dia? PR ialah H tolak 2 kuasa 2. Tambah dengan QR apa dia? K tambah 1 kuasa 2. Okay, itu dia. Mungkin nampak macam pening sikit macam mana nak buat. Tak apa, awak slow-slow ya. Okay, kita buat tempat lain. Kita buat tempat lain. Kita ambil dulu H tolak 2 ni kuasa 2 macam mana? H tolak 2 kuasa 2 ni macam mana? Okay, dia ialah H tolak 2 darab dengan H tolak 2. Depan darab depan H kuasa 2, depan darab belakang tolak 2H, belakang dengan depan negatif 2H, belakang dengan belakang tambah 4. H kuasa 2, ini dengan ini dapat 4H tambah 4. Okay, dapat dah yang ini. Okay, panjang sikit lah. Buat kurungan H kuasa 2 tolak 4H tambah 4. Okay, cari pula ni K tambah 1 kuasa 2 ni. Nak buat mana tu? Nak buat di bawah ni. K tambah 1 kuasa 2, iaitu K tambah 1 dengan K tambah 1. Okay, K depan darab depan, K kuasa 2, depan dengan belakang tambah K, belakang dengan depan tambah K lagi, belakang dengan belakang tambah 1. So K kuasa 2 tambah 2K ni ya, K dengan K ni tambah 1. Okay, masukkan dalam dia, tambah. Ni buat kurungan. Sebab apa saya buat kurungan ni? Sebab dia benda yang berlainan. Takut nanti ada tanda negatif dan saya risau kalau kita buat kurungan ni. Okay, baru tu barulah buka. H kuasa 2 tolak 4H tambah 4. Nah, sebab kata ada negatif, so tak ada masalah lah. Okay, so tengok dulu.
Ada yang boleh tambah tak? Boleh selesai tak? Ini H kuasa 2, ada H kuasa 2? Tak ada. 4H, sebutan H ada sebutan H lain? Tak ada. Tapi 4 ni dengan 1 ni kita boleh tambah jadi 5 kan. So, yang lain tu salin balik. H kuasa 2 tolak 4H tambah K tambah 2K. So, ini 4 dengan 1 ni jadi 5. Boleh pemudahkan lagi? Tak boleh ya. So, itulah jawapan akhirnya. H kuasa 2, punca kuasa 2, H kuasa 2 tolak 4H tambah K kuasa 2 tambah 2K tambah 5. Macam susah kan? Tapi sebabkan nak tengok pertama kali, sebab sebelum ni time cikgu mengajar awak tak tengok betul-betul, tu jadi macam susah gila. Awak kena, dia belajar matematik ni kena tengok asas dulu macam mana, try buat soalan asas dulu, kemudian try lagi buat soalan yang sederhana. Dah dapat yang sederhana tu, buat je pula yang susah. Okay? Kena buat latihan. Practice makes perfect. So kena buat begitu. Okay, soalan yang terakhir. Nyatakan faktor-faktor bagi ungkapan algebra yang berikut. Okay, faktor. Tadi kita kembangkan darab. Sekarang ni kita faktor. Maksudnya hasil darab tadi kita balik semula kepada apa yang darab apa. Okay. Faktor ni, okay, soalan A. Kau tengok dulu dari segi nombor ni 8 dengan 16. Faktor sepunya terbesar 8 dengan 16 apa dia? 8 ya. 8. Okay. Sebelah ni ada P, ni tak ada P. So P tak boleh nak keluarkan. So inilah jawapan dia. Tolak 2 macam mana boleh jadi macam tu cikgu? Awak darab semula 8 darab P dengan 8 darab P, 8P. 8 darab negatif 2 dapat negatif 16. Okay. Macam mana boleh dapat 8 aja? Awak tengok 8P dengan negatif 16 ni, awak tengok faktor sepunya. Faktor sepunya terbesar. Okay. 8 dengan 16, faktor sepunya terbesar 8 lah. Okay, faktor dia. Sebab faktor apa dia? Faktor. Kalau macam 8, apa faktor dia? 8 dengan 1 kan? Kalau 16, apa faktor dia? 1, 2 dengan 8 ya. Dan 16. So, 1, 2, 8, 16. Paling besar dengan tadi tu 8 lah. Okay, faktor sepunya ya. Faktor sepunya terbesar je. Okay, kalau 8, faktor dia 1 dengan 8. Sebab 1 darab 8 ya, dapat 8. Ada lagi ya. 1, 2. Sebab 2 darab 4. 2 darab 4. Betul 4 sebab 4 darab 2. Betul 8 ya. 8 darab 1. So, itu faktor dia. Kalau 16 pula, apa faktor dia? 1, 2. Sebab 2 darab dengan 8. Lepas tu 4 darab dengan 4. 8 darab 2, lepas tu 16 dan 16 darab 1. Ini faktor bagi 16. So, faktor sebenarnya terbesar apa dia? Yang paling besar apa? Ini dengan ini paling besar apa? 8 kan? So, 8 yang di luar ni. Kemudian, ni P. Sebabnya 8 darab P, 8P. Kemudian, nak dapat 16 ni, 8 darab dengan 2 kan? So, itu dia faktor dia. Okay? Saya harap awak boleh faham faktor ni. Sebab tu sifir awak kena kuasai betul-betul kalau sifir 8 pun tak hafal, sifir 4, sifir 2 tak hafal, tu jadi payah lah. Soalan B. Okay, soalan B. Okay, apa faktor sepunya terbesar Okay, 4 dengan 12. Apa faktor sepunya terbesar? 4 lah. Okay, ini ada H, ini pun ada H. So, H boleh keluar. Okay, so itu saja yang kita boleh keluarkan. So, nak dapat 4H ni, 1 lah. Sebab 1 darab 4H, 4H. 4H darab berapa dapat negatif 12? 3K. Itu dia. Sebab kalau darab semula, 4H dengan negatif 3K ni, positif, negatif, negatif. 4 darab 3, 12. H ada, K ada, terus gabung ya.
Ini dah H darab K, HK. Okay, itu jawapan dia. Faktor sembunyi ni pun yang tadi saya tunjuk tadi, awak kena fikir semula lah macam mana. Okay, tunjuk mula. Soalan seterusnya soalan C. Soalan C, ini soalan C ya. Okay, tak kan? Okay, 9 dengan 15. Faktor sembunyi terbesar apa dia? 9 dengan 3 kan? 3. Lepas tu huruf yang boleh keluar, ini ada R, ini ada R. R boleh keluar. Okay, apa boleh keluar lagi? Tak boleh dah. Okay, 3R darab apa? Dapat 3R kuasa 2. 3R sebab 3R darab 3R dapat 9R kuasa 2. Okay, 3R darab apa? Dapat negatif 15. RS negatif 5S lah. Sebabnya 3 darab negatif 5 dapat negatif 15. Kemudian RS ni, R dengan S melekat je kan. So itu difaktor dia. Seterusnya soalan D. Soalan D. Soalan D ni panjangnya sekarang dah berapa? Sejam dah. Sejam dah ya. Sejam lah saya bincang. Soalan sebenarnya soalan ni diperuntukkan dia kalau PT3 ni standard dia 2 jam. Ada 10 soalan. Ni standard lama lah. 2018 ke bawah. 10 soalan, 10 markah. Setiap soalan 2 jam. Sekarang ni saya saja je bagi peluang UP1 ni untuk terten 2 ni 8 soalan 2 jam. Lama tu. Okay, sekarang ni pun dah soalan akhir. Dah sejam, baru sejam. Okay, itu pun saya delay ajar terangkan ya. Okay, tapi awak gunakan masa yang betul-betul jawab soalan. Okay, kita soalan D pula. Soalan D. Okay, tengok faktor sembunyi dia 18 dengan 30. Apa dia? 6 kan? Ke 18? 6 ya? 6. Kemudian huruf pula, ini ada V, ini ada V, so boleh keluarkan V ni. Okay, so tu baru buat kurungan. So 6V darab apa? Dapat 18U kuasa 2V. 16 nak jadi 18, 6 jadi 18 darab 3 kan. 3 ini tak ada U, so U kuasa 2. Ini darab ini, dapat ni. Okay, 6 darab apa? Dapat 5V saja. Okay, bila awak buat faktor ni, awak cuba darabkan semula, dapat tak yang atas ni? So kalau dapat atas ni, betul lah faktor awak ni. Kalau tak dapat, salah lah. Okay, seolah kita macam kita ceraikan ni balik. Tadi kita buat kembang daripada sini ke sini. Ni kembang, ni ke sini. Faktor daripada sini ke sini. Okay, itu kena faham. Okay, D, E pula. Soalan E ya. Soalan E. Okay, sama je. Faktor sembunyi apa? 1 dengan 7? 7 lah. Faktor sembunyi terbesar. Ingat dulu. Faktor sembunyi terbesar. Okay, kemudian huruf. Ini ada Q, ini ada Q. Q. Buat kurungan. 7Q darab apa? Dapat 21, 3P Q kan. Bila darab ni dengan ni dapat ni. Balik. Okay, 7Q darab apa? Dapat ni negatif 7QR ni. Negatif 1. Q dah ada. Negatif R je lah. Okay, 7Q darab negatif R dapat negatif 7QR. Okay. Pada soalan seterusnya, soalan F. Mana F? Tu dia soalan F. Tutup dulu soalan G ni. Okey, A kuasa 2 tolak 64. Okey, ini nak buat faktor sembunyi. Ini sebenarnya bentuk dia macam ni ya. Okey. Cikgu awak mesti pernah tunjuk punya. Bentuk dia ini ya. Ini sebenarnya akan jadi A kuasa 2 tolak
Ini akan jadi A tambah B, A tolak B. Okay. Dia bentuk dia macam ni ya. Ni faktor dia ni. Okay. So sebenarnya A kuasa 2 betul sama dah A kuasa 2. Ni kuasa 2 berapa ni? Ni sebenarnya kuasa 2 sempurna bagi 8 kan. Okay, sebenarnya macam ni. A kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okay, nampak bentuk dia sama macam ni. So terus je tiru dia punya faktor ni, iaitu A tambah 8 A tolak 8. Itu je. Ini kena hafal lah. Okay, bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ni akan dapat A tambah B, A tolak B. So sebenarnya A kuasa 2 ni tolak dengan 64. 64 ni sebenarnya ialah kuasa 2 sempurna 8. So maksudnya B di awal 8 lah. So jadilah A tambah 8, A tolak 8. Yang ni kena hafal. Kuasa 2 sempurna, kuasa 2 sempurna ni saya kata kena hafal sama 10 lah. Sampai 10. Okay, kalau 10 apa? 10 no, 100 kan. Okay, boleh. Seterusnya soalan G. Soalan G ya. Soalan G. Okay. Ini waktu ni soalan G. Okay, ini awak kena buat pecah ni ya. Ni persamaan kuadratik ni nak buat waktu kan kena buat macam ni. Okay, buat silang ni. Okay, ini tempat apa? Okay, saya beritahu lah. Ini A, ini B, ini C ya. Okay, ini tempat A, ini tempat C, ini tempat B. Okay, tempat A iaitu 2x kuasa 2. Tempat C ni 20. Tempat B 14x. Okay, tempat A ni. Okay, kawasan ni. Apa darab apa dapat 2x kuasa 2. Ini kena try and error ya. So ini 2x darab dengan x lah. 2x darab dengan x dapat x kuasa 2. Okay. Apa darab apa dapat 20. Apa darab apa dapat 20. Okay, ini aku kena tengok. Ini 14 ni. Ini sebab ini dengan ini tambah dapat 14. Okay, sekatalah 20. Apa darab apa dapat 20. Okay, saya ambil ni sebenarnya ialah 10 darab 2 kan. 10 darab 2. Kalau ni 10 tak boleh. Kalau 5 darab 4 5 darab 4 5 darab 4 ya. 4 darab 5 lah. Okay, 4 darab 5. So darab silang x darab 4 4x 2x darab 5 10x tambah dua-dua ni dapat 14. Dapat kan? So bila dia dapat, itulah awak punya faktor, iaitu ni ya, ambil 2 ni 2x itu boleh bawah 2x tambah 4. Okay, dan x tambah 5. Itu faktor dia. Okay, ni sebab saya dah dapat corak dah. Katakanlah kalau awak buat lah. Kalau awak buat ya. Kalau awak buat kes mula macam mana. Okay, buat gambar rajah dia. Ini tempat A, ini tempat C, ini tempat B ya. Tulis balik. Ini 2x kuasa 2. Ini 20, ini 14x. Okay, buat silang dia tu. Okay, apa dapat 2x? 2x darab x lah. Ni biasalah, semua tahu kan. 20. Katalah macam saya pilih tadi lah. 10 darab 2 kan. Memang 10 darab 2 dapat 20 kan. Okay, tapi bila kita darab silang, x darab 10. 10x. 2x darab 2 dapat 4. Oh, betul jugalah. Okay, betul juga ya. Sebab 10x tambah 4x dapat 14x. Sama kan. So, betul lah kita punya ni. Kita punya faktor ni iaitu 2x tambah 10 dengan x tambah 2. Okay. Ni betul ya. Ni betul. Sebab tadi niat saya nak tunjuk yang salah. Kalau salah. Okay, semula.
Okay, ni tempat A, ni tempat C, ni tempat B ya. 2x kuasa 2. Ini 20, ini 14x. Buat silang dia. So ini ialah 2x darab x, dapat 2x kuasa 2. Okey, kalau tersilap. Contohlah tadi 10 darab 2 kan. Katalah saya letak 2 kat atas ni. Okey. Sama je, 2 darab 10 memang dapat 20. Tapi saya letak terbalik. Tadi saya letak 10 kat atas, 2 kat bawah. Apa beza dia? Okey, bezanya ialah bila x darab dengan 2, ni dapat 2x. 2x darab dengan 10 dapat 20x. So bila awak tambah dengan ni, tak dapat kan ni. 2 darab tambah dengan 20 dapat 22. So ni salah. Okey, salah, nampak tak? Okey, salah ni. Bila dia cuma salah apa? Sebab awak letak 2 kat atas, 10 bawah. Tapi kalau letak 10 kat atas, 2 kat bawah, dapat betul seperti kan. Ni. Okey. Bezanya kalau letak, sebab tu benda ni kena try and error ya. Untuk mendapatkan ni, 2 ni kena tambah. Sebab 2 ni menentukan awak punya faktoran betul tidak. Sebelum awak tambah, dapat tak nombor bawah ni. Kalau tak dapat, so faktor awak salah lah. Macam ni. Kan? Bila awak tambahkan 2 dengan 2x tambah dengan 20 ni, awak tambahkan, tak dapat 14 kan. So bila tak dapat 14 ni, 14x ni, so faktoran awak salah. So kan awak kena cuba tukar, ataupun tukar nombor, macam tu lah. Kena try. Okay. So ni jawapan G tadi. Dan soalan yang terakhir, soalan H. Okay, akhirnya soalan terakhir ya. Soalan H ni. Okay. So persamaan kuadratik juga. Kena buat. Okay, sebelum tu awak kena susun dulu. Nak buat ni macam tadi, awak kena susun dulu. Kuasa 2 mesti depan. Okay, ikut tempat dia negatif ni. Kuasa 2 kat depan. Okay, huruf dengan sebutan ni 4A tu tak mesti ke tengah, tapi belakang tu satu lah. Okay, saya susun semula. So baru boleh buat inilah A, inilah B, ni C. Kalau terus ambil ni A, ni B, ni C, salah Aku kena buat dulu, kena susun dulu. Okay, kemudian barulah awak buat dia punya rajah untuk perfaktoran tu. Okay, ni apa dia? Ni A negatif A kuasa 2. Ini ialah 21. Ini ialah negatif 4A. Okay. Apa dapat A kuasa 2? Katalah A darab dengan negatif A. Apa dapat 21? 3 darab 7 kan? 3 darab 7. Tahu 3 dengan 7 ni beza dia 4 tak? Okay. Tapi salah sebab apa salah? Sebab ni kalau darab ni dengan ni dapat negatif 3, dapat 7, tak dapat negatif 4 ni. So terbalik. 7 kat atas, 3 kat bawah. Okay, awak akan dapat negatif A darab 7, negatif 7A. A darab 3 dapat 3A. So bila awak tambahkan dapat negatif 4 kan. Sebab apa saya tukar tadi? Kalau 7 kat bawah, 3 kat atas, ini akan dapat negatif 3A. Ini akan dapat A darab 7, 7A. Awak tambahkan dia dapat 4A. Tak dapat ni. Salah ni. Okay, sebab tu saya tukar tempat dia. Okay, so bila awak tambahkan tepi ni, dapat nombor bawah ni. So pemfaktoran awak betul lah. So apa jawapan dia? A ni ya. A kalau tak ada tanda maksudnya dia tambah. A tambah 7 dengan negatif A. Negatif A tambah 3. Itulah faktor dia. Jadi itu saja. Habislah kita bincang tentang soalan UP1 ni. Harap pelajar-pelajar saya dapat lah. Kalau tak dapat, awak tanya saya macam mana ya. Ataupun ulang semula video ni macam-macam cara lah. Yang penting sekali dalam matematik ni, awak kena ada kesungguhan nak mencari, nak menyelesaikan masalah. Okay? Kalau awak putus asa, awak tak kuat, memang rasa susah sangat dalam matematik ni. Okay? Jadi saya ada sertakan sekali
link untuk download soalan ni supaya awak boleh buat semula. Okay, nak bagi awak faham, awak buat semula. Okay, setelah tengok video ni, awak download soalan, tengok soalan, tak kisahlah daripada handset ke, ataupun tab ke, ataupun komputer ke, ataupun awak print terus ke, awak buat semula. Dapat tak jawapan ni sama dengan yang saya bagi dalam video ni? Okay, samalah untuk pelajar yang lain lah yang melihat video ni ya. Okay, jadi itu saja. Semoga apa yang saya bentangkan ni awak dapat. Okay, insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah. Terima kasih.